selesai untuk solat duha insya-Allah. Jadi sidang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi insya-Allah sementara saya sharekan slide semula untuk soalan kuis seperti biasa kita nak memanaskan enjin dulu. Jadi sambil-sambil tu mungkinlah ibu-ibu bolehlah juga untuk respon-respon dulu sihat ke apa yang sedang buat sekarang ke apa kan. Mungkin ada yang sambil dengar kuliah, mungkin ada yang sedang mungkin sedang mengupas bawang ke kan. Mungkin ada yang sedang bersiap sedia nak keluar dan sebagainya. Boleh share-share di ruangan chat lah. InsyaAllah. Alhamdulillah ramai juga pada pagi ni. Semoga semua semangat dalam menuntut ilmu. Sekejap saya nak cuba share slide kan. Pasal biasanya kita guna wifi memang wifi ni lebih stabil kan. Tapi pagi ni lah dia buat perangai. Pagi tadi okey lagi. Yang dekat-dekat 10.30 tu lah masih buat problem pula. Okey, ada yang share saya buka je message. Okey. Bunda Ania kata apa, dalam perjalanan family outing. Yalah hari cuti Alhamdulillah, semoga selamat dalam perjalanan dan semoga perjalanan diberkati Allah insya-Allah. Kita amalkan sunnah-sunnah, baca doa, berzikir sepanjang perjalanan insya-Allah kan. Bunda Maimun sedang berkebun Wah, ni memang special Sambil berkebun dengan kuliah ni. Wah, memang kata apa? Luar daripada kotak fikiran Sangat-sangat istimewa. Okey, kita harap semua dalam keadaan sihatlah insya-Allah. Okey, saya buka slide soalan. Bonda Aisyah saya pun sedang on the way nak pergi kenduri kat Perak. Alhamdulillah. Pergi ke Perak maknanya daripada mana tu bonda? Kira musafir lah kot Kalau musafir semoga ni lah dapat kita amalkan sunnah-sunnahnya, dapat kita ambil rukhsah, solat jamak dan sebagainya. Oh, dekat je lah dari Sungai Perak lah Okey. Okey baik, jadi saya dah sharekan slide fokus Alhamdulillah. Okey baik, saya kurang pasti soalan kelima ni rasa macam dah Rasanya macam dah saya. Mungkin ada siapa-siapa yang boleh respon ke soalan kelima ni dah ke belum? Kalau belum rasanya kita buat ni, kalau tak Assalamualaikum Ustaz. Rasanya sudah. Masa dah, awal-awal sekali Okey. Alright, so kita teruskan dengan soalan yang ke-6. Terima kasih kepada yang respon Saya itulah semakin bertambah usia semakin lupa lah. Tak tahulah. Sebenarnya saya terlepas pandang nak catat. Itu masalah dia. Okey, insya-Allah kita mulakan soalan uji minda pada pagi ni. Nak panaskan enjin dulu. Okey, soalan yang ke-6 daripada slide saya ni. Okey. Soalannya apa? Saya bacakan soalan bagi yang mungkin tak nampak slide Okey. Ahmad sampai ke masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi apakah cara yang terbaik bagi Ahmad yang perlu dia lakukan? Ni contoh situasi lah ni kita bayangkan Ahmad ni sampai ke masjid ketika khatib berkhutbah. Jadi apa yang dia nak kena buat? Okey, ni soalan objektif. Jadi ABCD lah, ibu-ibu boleh jawab di ruangan chat untuk sama-sama kita ambil manfaat. Okey, so yang A iaitu terus duduk mendengar khutbah. B, solat 2 rakaat ringkas dan dengar khutbah. C, solat 2 rakaat dan mendengar khutbah. Dan D, terus duduk mendengar khutbah dan solat 2 rakaat selepas tamat khutbah pertama. Jadi apakah jawapan yang tepat mengikut sunnah Nabi SAW? Ni ibu-ibu boleh agak-agak dululah jawab. Sebenarnya kita tak belajar lagi lah secara detail. Cuma just kita nak tengok, nak uji kefahaman je dulu. InsyaAllah.
Okey, ada yang menjawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Okey, dah ada macam-macam jawapan C. B. Okey, ada jawab C ah. Okey, alhamdulillah. Baru saya puas hati sikit. Semua jawapan dah disapu Okey, terima kasih kepada semua yang menjawab. Semoga mendapat keberkatan, semoga mendapat kefahaman kita sama-sama insya-Allah. Okey, masih ada yang sedang mengambil masa memikirkan Dilarang menggoogle jawapan dilarang sama sekali. Kita nak uji kefahaman Kalau Google je lah yang faham, kita takkan faham. Kita tengok jawapan je. Tak apa, try je ibu-ibu insya-Allah. Salah tak apa dalam belajar ni tak ada masalah. Okey, ada yang jawab A. Terima kasih kepada semua yang menjawab. Ada yang jawab D, ada yang jawab B. So apakah jawapan dia? Kita nantikan dengan penuh debaran insya-Allah. Kita bagi dalam 30 saat lagi masa tambahan untuk siapa-siapa yang nak menjawab. Okey, terima kasih kepada semua. Okey. Lagi 10 saat insya-Allah mungkin ada yang sedang memikirkan jawapan. Okey, time's up. Okey, jadi ni adalah satu situasi yang mana kita ni kita boleh bayangkanlah kita di tempat Ahmad. Sekiranya kita sampai ke masjid dan sedang diadakan khutbah ataupun majlis ilmu. Kedua-duanya dalam keadaan yang sama. Jadi apakah yang patut lakukan? Itu yang menjadi satu persoalan. Mungkin selama ni kita menganggap apa yang kita buat tu betul. Sebenarnya tidak ada masalah. Mana-mana yang boleh lihat ABCD ni semuanya boleh buat. Dia tak adalah sampai membawa kepada hukum haram, berdosa, maknanya tak adalah terlalu tegas. Cuma kita kalau boleh nak utamakan yang lebih baik lah. Kita nak mengambil sunnah, itu lebih utama. Maka apakah jawapan yang patut lakukan yang secara tepat yang ikut pada sunnah Nabi SAW? Maka saya paparkan slide yang mana ibu-ibu boleh lihat jawapannya di dalam slide. Okey, saya ringkaskanlah. Ibu-ibu boleh lihat hadis ni, hadis Al-Bukhari nombor 930. Hadis yang sahih yang mana dia berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disebut seorang lelaki dalam keadaan dia datang ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Kemudian apa yang beliau buat? Beliau terus duduk mendengar khutbah. Kerana pada tanggapan beliau, mendengar khutbah itu yang lebih penting. Kemudian Nabi SAW sedang berkhutbah, Nabi melihat lelaki tersebut diduduk. Dan Nabi tegur, Nabi tanya dekat dia, "Asallaita ya fulan?" Adakah kamu dah solat wahai fulan? Maka lelaki itu pun menjawab, "La." Disebut dalam riwayat nama lelaki tersebut Sulaid, Sulaid bin Al-Ghatafani. Dia menjawab, "La, belum." Maka Nabi pun menjawab, Nabi sebut dengan dia, "Qum farka' raka'atain wa tajawaz fihima." Berdirilah kamu, rukuklah 2 rakaat dan ringkaskanlah pada keduanya. Jadi ini contoh nak memberikan gambaran bahawa bila kita ni masuk ke dalam masjid ataupun surau yang sedang diadakan majlis ilmu termasuk khutbah, maka yang utama adalah kita solat dulu 2 rakaat ringkas sebelum kita duduk dengar khutbah. Inilah yang disimpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Yang mana kita nampak di situ solat tu lebih penting. Cuma kita kena ingat solat tu diringkaskan. Apa makna ringkas? Kita buat sekadar menepati rukun. Bermaksud contoh kita dah angkat takbir, kita tak perlu baca iftitah, tak perlu membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kita mula dengan Al-Fatihah. Tapi maknanya bukanlah sebut Al-Fatihah, batu rukuk lah. Tu salah faham lah tu kan. Maknanya bacalah penuh, Al-Fatihah tu baca penuh. So itu maksud dia. So kita ringkaskan. Kemudian rukuk, tak perlu baca panjang-panjang, cukup sekadar subhanallah.
i'tidal, sami Allah liman hamidah. Lepas tu sujud, subhanallah. Kan? Lepas tu duduk antara dua sujud, uh, subhanallah pun boleh, ataupun ada bacaan yang kita tak belajar lagi, yang mana kita boleh amalkan, rabbighfirli, rabbighfirli. Jadi kita ringkaskan, termasuk tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun kalau ikut kepada rukun, dia sekadar sampai selawat ke atas Nabi SAW. Kalau kita perasan kan, rukun yang ke 11 kita berselawat ke atas Nabi SAW. Rukun ke-12 kita berikan salam. Kan sebenarnya selawat Ibrahim yang belakang, selawat ke atas Nabi sendiri, selawat ke atas keluarga Nabi pun dia hanya sunat abad. Selawat Ibrahimiyah yang belakang yang ada Ibrahim tu, semuanya sampai akhir itu adalah sunat hayat. Jadi kita bagi salam lepas tu, itu rukun, dan kita tertib. So kita buat ringkas, seringkas-ringkas, dan lepas habisnya solat yang ringkas itu, dengarlah khutbah. Maka tetap yang menjadi sunnah adalah solat dulu, tapi kita so, jadi apa jawapan dari ibu sekalian? Kita lihat balik pilihan jawapan. Cuba kita fahamkan balik. Jadi mana satukah jawapan dia? A, B, C ataupun D? C kot. C, Ustaz. B. A, B, C ataupun D? B. Bukan mendengarkan. B, Ustaz. Okey, terima kasih kepada semua yang menjawab. Okey, jawapannya adalah B. Okey. Okay, baik. Terima Jawapannya kasih apa, kepada Ustaz? semua. So jadi jawapannya adalah B. Itulah yang terbaik ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya B. B untuk bola. Okey, jadi jawapannya adalah B yang tepat. Bukan bermaksud yang lain tu salah, berdosa ke tidaklah. Kita nak bincang ni lebih kepada sunnah, maka jawapan yang tepat adalah B. Solat, tapi kita ringkaskan solat dan kita dengar dah khutbah. Samalah dalam isu yang lain ataupun keadaan lain, kita masuk masjid, surau, ada majlis ilmu, solat dulu 2 rakaat, tapi ringkas. Dan solat tu jangan kita solat depan-depan dengan penceramah pula. Dah lah masuk lambat, lepas tu pergi duduk depan penceramah, solat. Nanti kesian penceramah tu rasa macam kena solat jenazah pula. Dah orang solat depan-depan dia kan, jadi dia rasa tak selesa kat situ. Jadi solatlah di belakang, kita nak hormati majlis ilmu, hormat kepada ustaz tersebut. So kita solat di belakang, dan lepas habis solat kita dengarlah majlis ilmu. Jadi itu yang tepat ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi alhamdulillah kita dapat sesuatu lah untuk soalan kuis ni. Jadi saya akan share slide, kita teruskan dengan perbincangan salatus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Saya akan share slide di mana kita last bincang pada bab yang ketiga, kita tak bincang lagi. Saya ada dengar bunyi sikit mungkin Bonda Maimun tak mute kan ni mic Siti Amis. Terima kasih Bukan mikrofon. Okey, terima kasih kepada semua Sebab saya bukan host kalau host saya boleh untuk mute kan. Kadang orang tak mungkin ada yang terpaksa. Biasalah saya sebagai seorang pelajar pun kita kadang hadapi juga benda ni. Kadang kita tak perasan, tertekan, kadang kita cakap orang dengar. So kadang-kadang dia akan berlaku lah. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada perbincangan kita satu sunnah. Baik, kita masuk pada sunnah yang ke-13 yang terakhir pada kuliah yang lepas. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang ke-13 kita nak bincangkan berkenaan dengan kaifiat mandi ikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pertama sekali saya kena sebut rujukan utama yang saya letakkan di sini adalah menurut kepada hadis Al-Bukhari nombor 266 dan 274. Kedua-duanya hadis yang sahih yang mana ia datang daripada isteri Nabi Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Yang mana beliau melihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maka kita simpulkan dalam bentuk point supaya ibu-ibu nampak dia punya susunan. Kalau kita buka hadis ni pun boleh. Tapi takut tak berapa nampak susunan, so saya nak memudahkan. Jadi ibu-ibu sekadar ambil tahu je nombor hadis, maka boleh lihat dalam Google dia punya matan teks hadis. Itu sekadar maklumat tambahan lah. So untuk amalan kita ni dia punya susunan. Baik, dalam hadis ni, kedua-dua hadis yang saya nyatakan di bawah,
yang mana kedua-duanya menurut kepada cara mandi wajib. Cara Nabi SAW mengangkat hadas besar. Akan tetapi sebabkan tak ada hadis yang lain menyebutkan apa cara Nabi mandi sunat, Nabi mandi yang hari-hari mandi cara harus. So sebab itu para ulama mengambil kaedah daripada yang wajib, maka mereka simpulkan itu juga kaedah yang sama pada mandian yang sunat. Dia seperti ibadah kita yang lain, macam ibadah puasa kita, ibadah solat kita, dia semua kita ambil rukun, ambil dia punya kaifiat asal daripada yang wajib. Kan? Yang membezakan adalah pada niat, tapi kaifiat dan syarat sah ke syarat wajib. Syarat wajib tak adalah kalau bab sunat. Tapi nak sebutkan apa syarat sah ibadah tersebut, dia semuanya hampir sama. Kan boleh kata 100% lah, kecuali ibadah tertentu saja yang ada perbezaan dan kelonggaran sedikit. Kerana apa? Nak membezakan sunat dan juga fardu. Kan macam contoh kalau solat sunat kita boleh gabungkan niat. Kerana puasa sunat kita boleh gabungkan niat. Kemudian apa lagi? Kalau puasa sunat kita boleh niat lambat walaupun dah masuk subuh dengan syarat tak makan minum, tak buat perkara batalkan puasa. Kan beza kalau puasa Ramadan, puasa qada, dia jadi beza. So di situ ada beberapa perbezaan nak menunjukkan kedudukan fardu yang wajib dengan sunat. Okey, dalam bab mandi pada asal kalau katalah mandi yang wajib, saya yakin dan percaya ibu-ibu semua dah tahu. Saya tak nak bincang pun secara detail berkenaan mandi wajib tu. Cuma nak sebutkan hukum kalau mandi wajib, di situ adalah rukun yang kita kena patuh. 3 rukun kan. Pertama adalah niat, yang kedua menyingkirkan najis daripada badan sekiranya ada, yang ketiga mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan. Okey, so itu adalah yang rukun. Rukun ni kita nak mudah faham, sesuatu yang kita nak kena buat memastikan ibadah itu sah. Mandi kita itu sah, diterima. Kan? Jadi kalau yang wajib macam tu, macam mandi wajib, so memang kena jaga rukun lah. Di samping itu kita akan juga lakukan perkara-perkara sunat. Sebagai apa? Sebagai nak menyempurnakan ibadah. Kan? Menambahkan kekhusyukan, menambahkan fadilat, kelebihan. So itu tambahan, kita panggil macam bonus lah. Kan? Yang penting asal kita dah selesaikan rukun dalam sesuatu ibadah. Okey, itu mandi wajib. Adapun mandi-mandi yang lain, macam mandi sunat, mandi harus, di situ dia tidak ada rukun. Maknanya kalau ibu-ibu kan, katalah nak mandi, contohlah nak gunakan satu botol macam ni, botol kecil ni kan, botol minuman kan, pun boleh je, tak ada masalah kerana tak ada rukun. Maknanya cuma jangan cerita dengan orang lah. Kalau cerita dengan orang orang tahu, ni mandi kerbau ni. Kan mana cukup mandi dengan satu botol. Kan kalau botol macam ni lah, lebih kurang nak kata untuk ambil wuduk tu cukup lagi. Sebab yang Nabi SAW mengambil wuduk menggunakan satu mud air kan. Satu mud ni kita boleh kata dalam 689 ml. Lebih kurang botol ni lah, lebih sikit lah kan. Jadi cukup lah untuk berwuduk. Tapi kalau nak mandi, kena gunakan 5 botol macam ni. Lebih kurang lah 5 botol kita boleh kata lebih kurang. Paling kurang untuk nak mandi. Yang mana Nabi sendiri menggunakan lah. Cuma nak tekankan apa, Nabi berjimat dalam menggunakan air. Baik, dari dalam bab mandi, okay, kita nak fahamkan dulu rukun. Okay. Kalau bukan rukun, berkenaan hukum. Okay, hukum yang kita tahu ada 5. Apa-apa ibadah yang secara asas kita ni belajar fiqh, kita akan tahu 5 hukum yang kita akan belajar. Ahkamul khamsah. Apa 5 ni? Pertama adalah harus. Kan al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dalam setiap perkara hukum ni adalah harus. Harus ni mudah dia. Kita buat ke tak buat ke, dia tak ada apa-apa pun yang nak kena risau. Sebab dia tak ada apa-apa pun yang nak kata kita nak pentingkan. Kan? Dia buat ke tak buat ke tak ada masalah. Maknanya secara amalan tidak ada masalah. Tapi kalau bila kita buat, maka di situ adalah kelebihan. Bila tak buat, kita tak dapat kelebihan. Cuma dia tak adalah sampai mendapat dosa ataupun mengundang kemurkaan Allah ke apa, dia tak ada macam tu. Okay, itu harus. Asal dalam mandi pun harus. Yang kita buat hari-hari itu dikira mandi harus. Sebenarnya lah, kalau tak buat pun tak ada masalah. Itu pada hukum. Tapi secara realiti, secara waqi', kalau tak mandi ni, kalau kata sehari tak mandi pun kita rasa tak seronok lah. Sebab kita mungkin tak ada masalah. Sebab badan kita ni kita yang dah tahu, kita dah biasa bau dah.
Tapi orang lain yang datang dekat dengan kita kan, orang yang contoh solat berjemaah duduk sebelah kita, jadi itu akan mengganggu kekhusyukan dia, tidak sesuai untuk kita bergaul dengan masyarakat. Jadi kita kena fikir juga semua aspek. Jadi hukum memang tak ada masalah, tapi amalan praktikal kita kena fikir juga keadaan masyarakat, keadaan jemaah. So, jangan sampai kita ni menyebabkan orang rasa tak selesa, orang rasa tak suka. So itu yang kena buang. Okey, tapi itu yang pertamalah harus. Yang kedua adalah wajib. Wajib kaedah dia ma'ada ilal wajib fahuwa wajib. Apa yang menyebabkan sesuatu jadi wajib, maka dia pun jadi wajib. Kan asal tadi saya sebut mandi ni harus. Buat ke tak buat ke is okay, tak ada masalah. Tapi bila katalah mandi ini ada sebab yang mewajibkan dia, kita pun tahulah apa sebab-sebab tu. So dia wajib kita mandi. Selagi tak mandi wajib, selagi tidak mendapati rukun, tak sah lagi mandi tu, maka tak boleh kita beribadah yang memerlukan kita suci daripada hadas besar. Ada ibadah yang dikecualikan kan, contoh kita tahulah apa, berzikir, berdoa, so masih lagi boleh membaca Al-Quran dengan tujuan nak belajar. Bagi mereka ni lebih kepada sama ada pelajar sekolah rendah yang belajar Iqra' dan sebagainya, ataupun yang dah dewasa pun sama, belajar Iqra' dalam keadaan yang mereka ni berhadas. Tapi dengan tujuan belajar. Itu pun sebaik-baik elakkanlah. Tapi kalau terdesak sangat maka dibolehkan. Jadi bolehkan atas dasar nak belajar. So diberi ada pengecualian. Dia bukanlah baca penuh macam tu, dia sekadar nak belajar, ambil sedikit saja. Okey, dia ada kelonggaran. Baik. Jadi itu yang mandi wajib. Mandi sunat dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita disebutkan ada beberapa keadaan, antaranya 9 yang ditemui menurut kepada hadis-hadis yang tertentu. Hadis sahih dan juga hadis hasan. Apa contoh mandi sunat? Pertama sekali mandi yang kita biasa dengar iaitu mandi pada hari Jumaat. Mandi Jumaat ni dia bukan sekadar solat Jumaat. Dia asal mandi Jumaat kerana hari yang dimuliakan. Kita pun tahu hari Jumaat ni banyaklah peristiwa yang dah berlaku, yang akan berlaku. So di situ menjadi satu kemuliaan pada hari Jumaat. Jadi kita ni nak memuliakan hari Jumaat ni, salah satu adalah kita pun bermandi-mandian. Niatnya khusus mandi sunat pada hari Jumaat. Maksud mandi Jumaat kan. Kemudian mandi 2 hari raya kan. Mandi bagi orang yang memandikan mayat. Contohlah kita ni petugas tajhiz jenazah. Kita menguruskan jenazah, kita mandikan mayat. So lepas dah mandi, selesai mandikan mayat, kita dah selesai habis semua, balik rumah, kita mandi lagi sekali. Muhasabah diri kita, hari ni kita buat orang, mari kita mandikan orang, nanti esok-esok ada pula orang mandikan kita. So di situ ada satu konteks kita bermuhasabah. Kemudian mandi bagi orang yang pulih daripada hilang akal. Sebelum ni dia tak waras, tiba-tiba dah kata Allah berikan dia kewarasan, so dia bersyukur atas nikmat Allah kan. Mandi bagi orang yang mu'alaf, masuk Islam, mandi syukur juga kita panggil. Jadi apa lagi, mandi wukuf di Arafah, mandi masuk Mekah dan Madinah, dan beberapa contoh keadaan lain yang disebutkan mandi-mandi yang sunat. So mandi sunat ni bagaimana ulama tetapkan hukum ni sunat? Kaedah dia bila adanya dalil, bila adanya sesuatu, kebiasaannya hadis lah, hadis yang menjadi sandaran, maka barulah dia akan menjadi mandi yang sunat. Selagi tak ada dalil, tak ada hadis yang menunjukkan sunatnya mandi tersebut, maka dia tak akan berubah jadi sunat. Dia tetap jadi harus. Contoh, kita mandi pada hari esok, katalah esok hari Ahad kan. Kita mandi hari Ahad, ni adalah khusus mandi pada hari Ahad kerana Allah. Ni adalah macam mana pun, tapi sebab dia tak ada apa-apa hadis yang menyebutkan kemuliaan sebab tertentu kan, hari tertentu, so tak ada. So dia hanya dinilai sebagai mandi yang harus. Kita buat kerana Allah dapatlah pahala, tapi bukanlah itu dinamakan mandi yang sunat. Dia sekadar mandi yang adat lah, mandi yang harus. Tapi kalau kita niatkan mandi pada hari ataupun sebab yang memang sunat, ada je dalil, kan jelas. Contoh macam mandi bagi orang yang masuk Islam, dalam hadis Abu Daud nombor 355, Nabi SAW sebut suruh memberitahu kepada mereka yang mu'alaf, mandi gunakan daun bidara. Disebut dalam hadis sidr, as-sidr. Sidr ni adalah daun bidara. So itu contoh hadis yang disebutkan yang jelas Nabi suruh dia mandi
gunakan daun bidara, maka itu disimpulkan sunatlah mandi bagi mereka yang masuk Islam. Itu contoh. Okay, mandi sunat. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, mandi yang makruh. Makruh ni bila ada sebab-sebab yang menjadikan dia makruh. Contoh, bila mandi menggunakan air panas yang menyebabkan keburukan, kemudaratan. Sekiranya mandi guna air panas sekadar untuk menyegarkan badan ataupun yang biasa dilakukan oleh mereka yang baru bersalin kan, mungkin ada yang menggunakan air panas sebab faktor kesihatan, tu tak ada masalah sebab dia tak ada mudarat. Yang disebut dengan istilah air musyammas ni bila adanya mudarat. Bila adanya satu kesusahan, kemudaratan lah kan, darurat mudarat di situ, maka itulah yang dinilai sebagai mandi yang makruh. Kerana apa? Islam tidak menyusahkan kita. So kita pun jangan menyusahkan diri sendiri tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang apa-apa sebab yang diharuskan. So itu jadi makruh. Contoh lain apa? Membazir ketika mandi. Kan kita buka air, kita biar air tu tumpah ke bawah, contoh shower lah. Kita tengah ambil sabun kan, tengah menyabun badan. Tapi air yang shower tu terbuka, biar macam tu je. So dia tidak ditadar. So air tu dia jatuh ke bawah tanpa dimanfaatkan. So itu adalah contoh membazir. Maka itu dinilai sebagai mandi yang makruh. Itu yang keempat. Yang kelima, mandi yang haram. Haram ni ibu-ibu sekalian, kita nak tahunya mudah je. Bila ada sebab yang jadikan dia haram, maka dia jadi haram. Contoh sebab jadi haram bila ada tujuan kita mandi selain kerana Allah. Contohnya kita mandi bila melibatkan sesuatu yang ada unsur syirik. Paling mudah yang ulama dah sepakat, ijma' dah sebut, mandi safar. Mandi safar disebabkan apa dia jadi haram? Sebab ada satu kepercayaan yang mana pada bulan Safar, Rabu terakhir akan ada satu malapetaka yang akan berlaku. So kita ada kepercayaan yang pasti berlaku, bukan bersumberkan kepada dalil dalam Islam. Dalam Quran ke hadis disebutkan. Kalau disebutkan pun dia tak akan sebut begitu, kerana itu dah menyerupai melilit nasib. Kan kalau disebut pun tanda-tanda saja. Contoh tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. So itu sebagai langkah berjaga-jaga. Kan kita ni berjaga-jaga supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, kita bertaubat, kita menyesal atas dosa kita berubah jadi baik. So itu tujuan dia. Tapi dalam bab mandi safar ni sebab jadi haram kerana kita yakin akan berlaku Rabu terakhir. Okey, itu satu. Itu dah membawa kepada akidah yang salah lah tu. Sebab kita ada kepercayaan yang karut, bukan bersumber kepada dalil dalam Islam. Yang kedua pula, kita ada keyakinan bila mandi safar dapat mengangkat balak tersebut. Tak akan terkena malapetaka. So di sini menjadi satu persoalan yang cukup besar. Adakah kita boleh katakan yang mana mandi safar ini dapat mengangkat balak tanpa sebarang ketentuan daripada Allah? Kan, jadi apakah fungsi Tuhan kat situ? Bila sekadar mandi safar dah selesaikan masalah, jadi tak perlu kita berdoa. Kan kalau contoh betul lah ada berlaku kan Rabu terakhir malapetaka, maka takkanlah tak perlu berdoa, tak perlu untuk kita menyesal dosa kita ke, kan tak perlu kita bertaubat ke. Kenapa sekadar mandi safar yang tak ada apa-apa pun bacaan nama Allah ke apa pun tak ada. Jadi sebab itulah dihukumkan mandi safar jadi haram. Sebab ritual tu, kaedah tu dia dah menyerupai dengan menilik nasib. Kan tahu kan bila menilik nasib kan jumpa berumur, ada yang diramalkan berlaku sekian-sekian. So kita kena buat satu macam kifarah, kena denda kan, sesuatu yang kita kena buat baru dapat angkat balak tu. So kan dia sama mandi safar dengan menilik nasib. Sedangkan menilik nasib pun kita tahu dah dia dah membawa kepada syirik kepada Allah. Jadi sebab itulah mandi safar dia ikut kepada kaedah qiyas, jadilah dia haram. Ikut kepada kaedah yang tu, maka dia sepakat dah sebut dah benda ni haram. Maka jangan kita ada kepercayaan tersebut. Yang kepercayaan tu yang bahaya tu, sebab itu yang melibatkan akidah. Jadi sebab itu yang dihukumkan haram. Bukanlah maksud dia kalau masuk safar tak boleh mandi. Nanti ibu-ibu sekalian kata pula, ustaz kata jangan mandi safar. Apa maksud dia? Masuk bulan safar jangan mandi langsung. Sebulan jangan mandi, pakai minyak wangi cukup. Jangan cakap macam tu pula, nanti kan saya juga yang kena nanti.
Bukanlah maksud dia begitu. Dia yang mandi sofa ni yang Rabu yang terakhir. Itu yang masalah, tak boleh kita buat lah. Sebab ada kepercayaan yang mengancam akidah. So itu yang tak boleh kita buat. Okay. So itu baru hukum. Okay. Kita lihat pula kepada kaifiat. Kita dah sebut tadi, mandi wajib ada rukun. 3 tadi kan, saya ulang balik. Pertama niat. Yang kedua menyingkirkan najis daripada badan, sekiranya ada. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan. Okey, ini yang rukun. Kalau mandi wajib. Kalau mandi sunat, mandi harus, tak ada masalah. Terpulanglah ibu-ibu sekalian. Okey, itu baru rukun kalau mandi wajib kan. Katalah kita buat kalau sekadar rukun, kita tahu rukun ni hanya menjadikan ibadah tu sah. Kalau nak bagi analogi, maknanya kalau kita ada exam, kita jawab, kita hanya mendapat lulus kan atas pagar. Maknanya contoh kalau ABCD tu kita dapat C lah atas pagar, lulus je. Tapi kita kalau buat exam, mesti kita nak yang terbaik. Walaupun mungkin usaha kita ni taklah hebat mana. Kan usaha kita ni biasa-biasa juga. Tapi kita sebagai fitrah manusia, kita mesti nak terbaik. Maka dalam bab ibadah, lagilah kena terbaik. Kan lagilah kita kena usaha yang terbaik. Maka apakah kita punya KPI, kita punya indeks nak ukur ibadah kita yang terbaik? Maka jawapan dia jelas adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka apakah sunnah Nabi ketika mandi? Inilah kita nak bincang ni. Dan pertama sekali, Nabi bila mana mandi, iaitu disebutkan sebagai Nabi mulakan dengan membasuh kedua belah tangan sebanyak 3 kali. Dia sama seperti mana keadaan Nabi berwuduk. Kita kan dah pernah bincang dulu kuliah yang mula-mula, saya ingat lagi. Kita bincangkan tentang berwuduk ikut sunnah Nabi. Kan? Jadi Nabi pun mula dengan membasuh tangan, maknanya sampai ke pergelangan. So kita ketika mandi pun sama juga. Nabi mulakan cara yang sama. Membasuh tangan, kedua belah tangan sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, membasuh kubul, maknanya alat sulit. Dan ini termasuk juga dengan dubur sekali lah, maknanya depan dan belakang lah. Kubur dan dubur sekali. So ini yang kedua, menggunakan tangan kiri. Okey. Bermaksud, waktu ni kalau ada kita nak buang air, kita buang air siap-siap. Lepas dah basuh tangan tadi, mulakan dengan basuh tangan. Lepas tu kita buang air. Kalau ada nak buang air lah, kita buang air siap-siap. Lepas tu baru yang ketiga, berwuduk sama seperti wuduk untuk solat. Ikut juga sunnah-sunnah yang kita dah belajar dalam bab wuduk. Antaranya apa kita dah bincang, iaitu menggabungkan perbuatan kumur dan membasuh hidung. Kan, maksudnya apa? Tadah sekali, masuk ke dalam mulut nak berkumur, biarkan air sedikit dan kita basuh hidung. So itu yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang kita dah bincang dululah, yang mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari, inilah sunnah yang disepakati dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik, itu yang ketiga, berwuduk sama seperti mana wuduk untuk solat. Yang keempat, menuangkan air bermula dari kepala sebanyak 3 kali sambil selati rambut. Okay, wallahu taala alam, ibu-ibu sekalian. Sekadar yang saya belajar dalam hadis, saya rujuk dengan guru-guru saya berkenaan dengan cara mandi ni, belum ditemui walaupun satu hadis yang menyebutkan Nabi mandi. Ada yang nombor 4 ni, maknanya dah ikut turutan. Nabi mulakan mandian yang keempat ni, kaifiat keempat, bermula daripada bawah. Tak ada. Disebutkan dia daripada atas. Dan kita mungkin rasa, kenapa dia macam kontra? Kan kita biasa dengar doktor kata mandi daripada bawah. Kenapa dalam sunnah Nabi mandi daripada atas? Okay, jangan kita salah faham. Sebenarnya bukan Nabi mula mandi turun daripada atas. Kalau kita perasan, kita dah sebut tadi, yang pertama sekali Nabi mandi, membasuh tangan dulu. Sebenarnya membasuh tangan, kita buang air, kan kita dah membasuh dah bawah semua. Kita dah mulakan daripada bawah sebenarnya. Kan basuh tangan, kita basuh kubul, dubur, maknanya dah mulakan daripada bawah. Cuma bila ikut turutan, pergi yang keempat, barulah Nabi mulakan daripada atas. So kita nampak macam tak sama, macam kontra, sebenarnya tidak. Kalau kita ikut sunnah daripada awal, kita akan nampak dan kita akan rasa yang mana Nabi memang mandi ni dah basahkan yang bawah. Dan lepas basahkan yang bawah ni, barulah Nabi mandi daripada atas. So sebenarnya dia tak berlaku pun kontra lah. Jadi kita jangan tersilap faham.
Dia bukan begitu. Kena nak ikut sunnah yang terbaik, ikutlah daripada yang pertama. Sebab itu yang sepatutnya. Kalau ibu-ibu sekali ambil nombor 4 terus, dia salah faham. Dia kena ikut daripada yang pertama lah. Paling kurang pun ambil lah yang mana-mana satu, dua ataupun tiga. Lepas tu barulah kita mandi daripada bahagian atas. Okay, so itu yang keempat. Okay. Kemudian yang kelima, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan. Jadi maksudnya ibu-ibu sekalian, inilah cara sunnah Nabi SAW. Jadi kalau bagi kita, katalah tak mampu, kita rasa susah, kita rasa mungkin tak sempat, jadi ibu-ibu ambil lah mana-mana satu. Nak senang cerita lah, nak mulakan mandi ni kan, kita basuh dulu tangan. Kita ingat, itu sunnah Nabi. Walaupun tak ambil semua, kita ambil yang mana yang boleh. Kan nak mulakan mandi, kita basuh tangan dulu. Nak mulakan mandi, kita buang air dulu. Kita qada hajat, buang air besar ke kecil ke kan. Nak mulakan mandi, kita berwuduk dulu. Kemudian kita basuh daripada atas, mula daripada kepala sambil selati ke rambut. Kan? Lepas tu baru kita mandi seluruh tubuh badan. So itu untuk kita mengambil sunnah Nabi. Mungkin tak mampu semua, tapi kita ambil lah yang kita boleh buat. Jangan sampai tak ambil langsung. Jadi rugi kan, kita dah tahu dah bab sunnah Nabi ni, tapi kita tak amalkan. So sangat rugi. Mungkin ibu-ibu sekalian, buatlah. Sama-sama cuba kita amalkan, biar kita dapat sesuatu lah daripada sunnah ni. InsyaAllah. Baik, yang ada soalan tadi tu insyaAllah kita akan jawab lepas ni dalam 11.30 lah. Kita akan ambil lambat sikit, tadi pun ada masalah teknikal kan. Kita sambung sikit lagi, kita bincang lagi dalam 10 minit insyaAllah. Dan kita akan buka untuk sesi ruangan soalan. Okey, kita masuk pada bab yang keempat. Yang mana ibu-ibu sekalian, kita boleh ambil manfaat berkenaan tentang azan pula. Okey, azan Okey, baik. Kita lihat pada sunnah yang ke-14, iaitu menjawab lafaz azan dan iqamah. Okey, ini saya kira ibu-ibu semua dah terror dah. Tak perlulah kita nak bincang terlalu detail pun. Cuma saya nak tekankan adalah beberapa perkara supaya kita faham kaedah dalam kita beramal. Okey, ini hadis yang umum. Hadis Al-Bukhari 611 yang mana Nabi SAW bersabda, "Iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin," atau kama qala. Apabila kamu mendengar seruan azan, jawablah seperti mana yang dikumandangkan oleh muazzin. Okey, ini hadis yang sahih. Yang mana kita tahu sunnah Nabi yang paling basic kita dah biasa amal. Bila mana dengar azan, kita akan jawab. Dan dalam hadis ini sebut, jawablah seperti yang dikumandangkan oleh muazzin. Persoalan dia, kenapa kita jawab lain ketika sebut hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah? Sebab apa? Sebab di situ ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain dalam riwayat Abu Daud nombor 527 yang mana disebutkan satu hadis yang mana Nabi SAW mengkhususkan, ini hadis saya dah buka slide dia, mengkhususkan setiap lafaz nak jawab apa. Sebenarnya daripada hadis inilah dan juga hadis tadi, maka ulama simpulkan kaedah yang kita amalkan sampai hari ni tu. Kita baca kan, setiap lafaz azan kita ulang balik yang sama. Cuma pada hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah kita akan jawab la haula wala quwata illa billah. Kan? Sebab apa? Sebab ni ada hadis yang lain. Cuba ibu-ibu sekalian kita bayangkan kalau lah kata kita tak pernah dengar amalan ni, tak pernah belajar pun hadis ni, kita hanya dengar hadis tadi. Jadi kita dengar hadis tadi dan terus kita amalkan, maka mesti kita akan silap faham. Kerana bila sampai kepada hayya 'ala salah, kita akan jawab yang sama, hayya 'ala salah. Sebab apa hujah kita? Kita kata kan tadi sebut dalam hadis, kan hayya jawablah seperti mana yang disebut oleh muazzin. So kita pun argue, kita kata ni lah jawapan dia, kalau muazzin sebut hayya 'ala salah, jawablah yang sama. Sebab hadis tadi dah sebut macam tu. So itu satu benda yang kaedah yang kurang tepat. Sebab itu bila kita belajar hadis, kita pastikan ada huraian daripada ulama. Pastikan jangan kita terus ambil secara zahir. Sebab itu kita nak baca hadis, kita nak tahu sesuatu hadis Nabi SAW, paling selamat pastikan carilah ibu-ibu sekalian kitab-kitab yang ada sekali dengan huraian ulama. Supaya kita dapat faham dengan
kaedah yang betul. So kita akan salah amal. Itu yang bahaya. Okay, so saya just cuma nak sebut benda tu lah supaya kita nampak. Lagi satu, kalau kita belajar atau baca hadis, biasanya yang berlaku selepas asar lah, kita buat macam taklim. Jadi ibu-ibu sekalian, pastikan kalau kita buat taklim macam tu, baca hadis, bacalah sekali dengan huraian ulama. Kalau boleh begitulah supaya selamat bila kita nak beramal. Sebab biasa kalau sebut kita baca maksud hadis, kemudian kita tak sebut pun apa huraian, sebut hadis je. Jadi itu akan memberikan satu gambaran yang mungkin kurang tepat. Sekiranya tidak menyeluruh. Sebab dia seolah-olah satu bab tu, satu kisah, kita hanya ambil satu bahagian je. So kita tak tahu apa kisah sepenuhnya. So kita ambil satu bahagian, so kita risau apa, tersilap bahagian tu, tersilap faham. Sebab itu bila baca huraian ulama, so ulama akan sertakan sekali apa hadis yang lain, apa dia punya kisah yang sebenar, apa cara yang sebenar. So ada huraian sebab mereka lebih alim dalam bidang. So kita memang memerlukan kepada ulama untuk kita fahami sesuatu konteks hadis. Termasuklah Quran pun. Macam Quran, saya bagi contoh lagi dulu sekalian. Kita biasa dengar kan, al-wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau kita translate maksud dia, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Kita lebih berdosa lah daripada membunuh. So bila kita faham secara zahir, kita akan anggap fitnah yang dimaksudkan adalah fitnah orang. Menuduh orang tanpa berasas. Sedangkan fitnah daripada sudut asbabun nuzul, sebab turun ayat, difahami dengan ujian. Dan khususnya bila lihat kepada tafsir Imam Ibn Katsir ke, tafsir Imam At-Tabari ke, disebutkan fitnah di situ adalah syirik. Kita tahulah syirik ini dosa yang memang tak akan diampunkan oleh Allah. Sebab itu disebut lebih berdosa ataupun lebih keras. Lebih orang kata lebih dahsyat lah. Fitnah maknanya syirik ni lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab apa? Dosa yang Allah tak akan ampunkan. Sedangkan membunuh pun adalah dia punya dam, kita boleh bayar kan, adalah dia punya kata dalam penyelesaian. Tapi syirik ni sangat-sangatlah tegas. So kita kena faham dengan betul. Dia jangan terus kita ambil ayat Quran ke hadis ke, terus kita faham dengan pemahaman sendiri dan kita rupanya tersilap faham. Itu saya nak tekankan supaya kita tak tersilap faham lah. Baik. Okay. So ini sunnah yang ke-14. Kita masuk pada sunnah yang ke-15. Sunnah ke-15 ini merupakan ulangan. Kita dah dengar daripada kuliah-kuliah yang lepas. Cuma sekadar nak tekankan dan saya nak ulang sekadar ringkas lah. Iaitu berkenaan dengan sahabat kepada Nabi SAW. Okey, ini hadis je. Saya tak berhajat nak baca. Ibu pun dah tahu dah, saya yakin dan percaya. Cuma nak tekankan amalan ni, bila kita dah dengar azan, pastikan lepas habis azan, kita sebelum baca doa wasilah, kita berselawat terlebih dahulu. So selawat ni paling ringkas, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada masalah. Paling ringkas. Kalau dalam hadis, Nabi sebutkan apa lafaz selawat, kita ambil yang tu. Sebab itu yang Nabi dah khususkan. Itu lebih baiklah. Contoh Nabi sebut dalam hadis. Kan, summa sallu alayya bisalatin Allahumma salli ala Muhammad. Contohlah Nabi sebutkan, selawatlah kamu kepadaku dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kita ambil lah yang tu. Sebab itu yang Nabi dah khususkan. Tapi hadis ni Nabi dah sebut apa lafaz secara khusus. Nabi cuma sebut kemudian selawatlah kamu untukku, kepadaku. So kita nampak di situ adanya keluasan. Mungkin ibu sekalian tak ada masalah. Nak berselawat dengan apa jenis selawat yang kita belajar, dibolehkan. Tapi nak senang ringkaskan sahaja. Sebutlah sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Okey, so saya buka slide dia yang mana ibu-ibu boleh amalkan. Saya yakin ibu-ibu semua ada yang dah tahu dah. Cuma tak apalah, sekadar kita ulang kaji lah. Ini contohlah dia punya lafaz yang boleh kita amal. La ilaha illallah tu yang lafaz terakhir yang azan. Lepas la ilaha illallah, kita sebut dulu nama Nabi. Pun boleh lah. Paling kalau boleh nak ringkaskan lagi. Lepas la ilaha illallah terus sebut Allahumma salli ala Muhammad. Pun boleh. Ataupun nak lebih proper sikit, disebut dulu nama Nabi lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nak tambah lagi pun boleh. Saya bagi dalam slide kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Contohlah. So lepas habis selawat, bacalah doa azan. Doa ni kita panggil doa wasilah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Sampailah akhir doa.
So ini saya kira kita dah tahu, cuma sekadar ulang kajilah. Baik, saya buka lagi satu slide ni yang kira terakhir. Tak silap saya ni pun kita dah bincang, cuma tak apalah, sekadar ulang kaji sebab kita baru mula kan. So ada slide yang agak tak berapa tersusun sikit. Okey, ni apa dia? Ni adalah doa azan yang mana diamalkan. Satu doa yang agak jarang kita dengar, yang mana kita boleh amalkan. Dia ada dua pilihan. Ibu-ibu boleh baca bacaan ni. Bacaan dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Okey, ni dia punya lafaz doa. Kita boleh kata doa pun boleh, ataupun lafaz bentuk syahadah pun boleh, sebab ada lafaz syahadah kat situ. Okey. Jadi kita bacakan lafaz ni, dia ada dua pilihan. Sama ada yang pertama kita bacanya selepas habis azan. Maksudnya lepas habis azan kita baca dulu, kita sebut dulu selawat dulu kan. Lepas habis azan kan, la ilaha illallah, sebut dulu selawat. Lepas habis selawat kita bacalah pula doa wasilah yang kita biasa amal tu, Allahumma rabbana sayyidina wa titama tu. Lepas habis doa wasilah kita bacalah pula doa ni. Dia agak jadi panjang sikit lah kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Okey, so ini yang pertama yang ibu-ibu boleh amalkan, yang mana mungkin ibu-ibu rasa macam panjang kan, sebab mungkin biasa kita baca doa yang wasilah pun kita mungkin tak berapa nak ingat kan. Ada orang mungkin dia baca doa macam mana, dia kata, Ustaz saya tak hafal doa ni. Biasa saya baca doa ni pun, saya tengok kawan saya baca, saya tengok mulut dia dah habis baca, saya ambilkan doa dia. Maknanya dia tak ingat, dia tak boleh hafal semua, dia ingat sikit-sikit saja. Tak apa, ini benda sunat, kalau boleh dia amalkan. Dia tak semestinya kena hafal. Dia boleh je tengok dulu kan, dia boleh je. Yang penting dia amalkan. Bila dia amalkan selalu, mungkin insya-Allah dia akan ingat. Tapi tak apalah, bagi orang yang memang sukar sikit, tak apa, dia ada pilihan. Dia tak baca ni pada hujung pun tak apa. Dia boleh baca dengan kaedah yang kedua. Sekali kaedah kedua ni lebih senang, lebih mudah untuk diamalkan oleh kita semua. Ketika mana azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan, kita dengar pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Kita akan jawab balik yang sama kan, asyhadu an la ilaha illallah. Kita tambah dengan lafaz wahdahu la syarikalah. Saya ulang lafaz dia asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulang balik yang sama, ini lafaz yang biasa, asyhadu an la ilaha illallah. Tambahkan wahdahu la syarikalah. Okey. Kemudian lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang balik yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. So itu dia punya kaedah. Maknanya kita bacakan lafaz ni selepas habisnya azan. Ni yang kedua ni kita baca semasa dengan azan. Tadi yang pertama kita baca lepas habis. Habis azan, habis salawat, habis doa wasilah kita baca. Kalau yang ni pula kita baca ni ketika dengar azan. Sebab ini kaedah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau guna kaedah menggabungkan hadis. Tadi hadis yang pertama kita dah bincang. Jawab apa yang kita jawab balik seperti mana yang Muazzin sebut. Hadis yang kedua pula yang baru kita sebut tadi, ada satu doa yang Nabi ajar. Jadi Imam An-Nawawi dia guna kaedah gabung. Gabungkan dua-dua hadis dan kita amalkan serentak. Maksudnya apa? Ketika dengar azan, jawab balik yang sama. Yang saya tak gariskan lah, asyhadu an la ilaha illallah. Betul, gabungkan dengan satu hadis yang tadi kita belajar. Tambahkan dengan wahdahu la syarikalah. Sebab apa? Sebab dia membawa lafaz yang sama. Kan, sama juga yang bawah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lafaz dia sama dengan tadi. Kita tambahkan dengan raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. So ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang gunakan kaedah ni. Maka ibu-ibu pun boleh amalkan juga, tak ada masalah sebab dia gunakan kaedah gabungan. Yang penting kita bacalah. Sebaik-baik kita baca. Bagi yang rasa tak mampu juga, ustaz saya tak boleh lah ustaz, saya letih lah, saya penat lah nak hafal. Ibu-ibu ada lagi kaedah yang ketiga ibu-ibu sekalian. Ibu boleh buat apa? Kaedah ketiga ni. Itu kaedah yang ketiga.
Tak payahlah baca apa-apa, duduklah diam-diam pun tak ada masalah. Nak sebut dekat sini, kalau boleh amalkanlah. Kalau boleh semua kita amalkan, sebab ini antara sunnah-sunnah Nabi yang jarang orang tahu, jarang orang amal. So kita ni nak jadi istimewa di sisi Allah, kita nak dikenal oleh Nabi SAW, maka apa dia punya wasilah adalah dengan kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Terutamanya sunnah-sunnah yang jarang orang amal. Sebab apa? Itulah yang lebih mudah Nabi nak kenal. Sebab yang pasti sunnah-sunnah yang dilupakan ke, yang sunnah-sunnah orang tak tahu ni, tak ramai orang yang akan amal. Sebab itu nama dia pun sunnah yang dilupakan. Dan sunnah yang kita tak perasan, tak tahu pun sunnah. Jadi bila kita amalkan sunnah ni, maka Nabi lebih mudah nak kenal kita. Sebab tak ramai orang yang amalkan. So, jadi sebab itu kita sebut, kalau nak jadikan special diri kita ni kepada Nabi SAW, nak jadi umat Nabi yang terbaik, kita nak jadi hamba Allah yang terbaik, maka kita cuba contohilah sunnah-sunnah Nabi dan cubalah kita amalkan. Baik, itulah saya kira cukup sekadar itu untuk pagi ni. InsyaAllah kita lihat di ruangan chat, kalau ada soalan kita boleh jawab dululah. Mana-mana kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan pun boleh ajukan, insyaAllah dalam 10 minit kita buat untuk sesi soal jawab, insyaAllah. Okey, Bonda Maimun, air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dinamakan air musyammas. Okey, kalau tangki air yang diletakkan atas bumbung yang terdedah dengan cahaya matahari terus-menerus, itu dinamakan air musyammas juga, Ustaz. Okey, baik. Asal perkataan air musyammas dia datang daripada perkataan ataupun kalimah syamsun. Syamsun ni bermaksud matahari. Okey, itu pada bahasa. Pada istilah, air musyammas ini adalah air yang dibiarkan dalam keadaan yang dekat kepada matahari yang menyebabkan dia jadi kepanasan. So, sebab apa jadi makruh? Kerana air itu panas dan memberikan satu kemudaratan kepada kulit, kepada badan kita. Jadi bila disebutkan yang terdedah dengan cahaya matahari dan yang menjadi sifatnya jadi panas, maka itu yang dinilai sebagai air musyammas. Maka maknanya bagi soalan Bonda Maimun, air yang diletak dalam, walaupun atas bumbung dalam tangki air, tapi sebabkan dia terdedah dengan air cahaya matahari juga, maka dia juga dikira sebagai air musyammas. Termasuk kalau air yang kita panaskan. Air yang kita panaskan, kita guna air yang ni kan shower kan, yang jenis yang panas, yang melampau. Dia sampai mudarat. Kalau air sekadar untuk menyegarkan badan, air sekadar untuk kesihatan, kan yang tak ada mudarat, tak apa. Dia yang sebut ni air yang sama ada yang didedahkan kepada matahari ataupun yang panas, terlalu panas sampai ada mudarat. Sampai menyebabkan lecur badan ke kan. Jadi itu yang disebut sebagai air musyammas. Jadi kalau air musyammas ini memang kita kena elakkan. Nak gunakan ketika berwuduk mandi boleh, tapi jadi makruh. Kalau tak ada sebab kita nak gunakan. Kalau air tu yang tinggal tak apa, tentu terpaksa. Tapi kalau ada air lain, tapi kita nak pakai air musyammas juga, menyebabkan dia mudarat, maka itu jadi makruh. Jadi bagi Bonda Maimun, maknanya soalan ni adalah maknanya dia dinamakan juga air musyammas sebab terdedah dengan matahari. Kemudian Bonda Marhani tanya, lepas baca doa selesai azan, kena baca selawat lagi ke Ustaz? Saya buka pada slide tadi, kita nampak sikit. Okey, ikut kepada susunan yang kita nak amalkan, bila dah habis azan, dah habis azan, kita terus bacakan selawat. Okey, maknanya selawat tu yang kita dah bincangkan tadi lah. Kemudian lepas habis selawat kita bacakan doa azan. Doa azan kita dah biasa amal tu lah, doa wasilah. Jadi itu yang kita nak amalkan, susunan kepada sunnah. Dan lagi satu kalau nak tambah dengan tadi itulah yang kita dah bincangkan, iaitu bacakan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa muhammadar rasulullah bil islam bidina. So itu yang susunan selepas azan. Maka bermaksud dia tak ada pun keperluan untuk ulang balik selawat. Sebab kita dah selawat tadi dah. Dan tak ada apa-apa hadis yang sebut untuk ulang balik selawat. Maka secara sunnah dia dah habis. Setakat itu saja. Tapi nak baca lagi boleh ke tak? Memang boleh lah, tak ada masalah. Cuma kita kena clearkan kat situ, itu bukanlah sunnah Nabi SAW secara khusus. Kerana sunnah Nabi yang ni. Kita dah buka dalam slide, habis azan, kita selawat, lepas selawat kita baca doa wasilah dan kita bacakan doa yang tadi yang baru itulah. So itu yang susunan
ikut pada sunnah Nabi SAW. Baik, soalan Bonda Siti Aminah. Ustaz, bolehkah kita solat tanpa azan? Okey, dia sebenarnya syarat antara syarat sah solat kita adalah kita yakin masuknya waktu. Azan ni dia hanya sebagai satu syiar. Bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Dia hanya syiar. Dia sebagai satu pemakluman, kan, i'lamun, pemberitahuan kepada orang ramai dan masuk waktu. Kita yang nak solat, kita hanya perlu yakin masuknya waktu. Kan, antara syarat sah dalam kita nak mendirikan solat. Jadi, bila nak mulakan solat, dia tak semestinya kena azan. Yang penting sunnah, sebelum nak mula solat, kita iqamat. Itu sunnah. Itu bukannya wajib, itu sunnah. Kalau terus solat pun boleh, tak ada masalah. Tapi dah tinggalkan sunnah. Kita kalau nak solat bersendirian, kan, kita nak solat mungkin di rumah, maka sebelum solat tu kita iqamat. Macam mana kita buat di surau masjid, mereka akan iqamatkan bila iqamat. Itulah sunnah dia. Okay. Kemudian berkenaan dengan azan, tak azan pun tak apa. Sebab itu ada setengah tempat, dia bila mana kuliah maghrib dia, kuliah malam, dia teruskan, dia tak akan azan. Diteruskan sebab bagi mereka ilmu tu lebih penting. Sedangkan azan ni hanya sunat. So tak nak dia rugikan masa. Kan 2-3 minit pun dia anggap itu masa yang kata macam golden lah, tak nak lepaskan peluang. Supaya biar teruskan majlis ilmu dan tak mau ganggu ustaz tersebut. Sebab itu dulu jugalah kita biasa buat macam tu. Dan orang bila dah ustaz dah berceramah, dia akan biar je walaupun dah masuk waktu pun dia takkan azan. Tapi sekarang mungkin ada setengah negeri dia dah ada satu kata arahan untuk berhenti dulu, berikan masa untuk azan. Kerana apa? Kerana nak memberitahu kepada orang ramai yang tak ada di masjid surau, kan, supaya dia memudahkan dia. Maknanya dah masuk waktu, so dia dah boleh solat. So dia bergantung pada negeri lah. So kita ni, bila kita nak solat, dia tak semestinya kena azan. Bah kita nak solat terus pun, dia tak perlu nak azan dulu pun. Azan ni yang terbaik pada awal waktu tu, masuk waktu tu. So kalau kita dah pergi, katalah kita dah pergi mana-mana, dah terlajak masa daripada azan yang sepatutnya, so kita hanya iqamat dan terus solat. Itu sunat dia. Maka tak perlu azan pun tak apa, yang penting yakin masuk waktu. Okey. Bonda Maimun, air musyammas itu bila sudah sejuk di sebelah malam, dinamakan air musyammas juga ke? Air yang disebut dengan sifat musyammas bila dia menepati sifat yang musyammas. Air ni dikategorikan dengan sifat dia. Kan kita sebut contoh kalau air ni kan, kita boleh kata sekadar yang kita belajar, apa dia? Yang pertama sekali sudah pastilah air mutlak. Kemudian air mustakmal yang telah digunakan, yang tidak melebihi 2 kullah. Kemudian air musyammas. Lagi satu adalah air muqayyad. Okay, so ni antara 4 yang kita dah biasa belajar dalam bab air. So air musyammas, sifat dia adalah panas. So bila selagi mana dia panas, maka itulah dinilai sebagai air musyammas. Bila dah sifat tu dah berubah, maka dia akan berubah dia punya kategori juga. Dah hilang panas, dah sampai ke malam, dah sejuk, so dia pergi kepada asal. Kalau kata air tu dah bercampur dengan sesuatu yang berdasing, dia akan menjadi air mustakmal. Tapi kalau dia masih lagi tak bercampur dengan apa-apa, maka dia mutlak. Dia kosong lah, tak ada apa-apa yang terikat. Kalau air tu dah campur dengan gula, dengan air dengan sirap, perasa sirap, so dah jadi air muqayyad. Kan? Satu lagi air mutanajis. Kalau dah bercampur dengan najis, jadi air mutanajis. So dia bila mana dia dikategorikan air tu berdasarkan kepada sifat. So kalau soalan Bonda Maimun, maknanya dia dah berubah sifat. Macam itulah. Boleh insya-Allah, alhamdulillah. Baik, ada soalan ni ke? Soalan lagi ke kita boleh berhenti dulu ke setakat ni insya-Allah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustaz, boleh tak Ustaz bagi sikit ringkasan untuk kuliah besok Ustaz yang dengan tajuk baru iaitu 40 hadis tentang adab. Semoga jemaah kita dapat hadir besok juga bersama. Ya, terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Kak Miksu atas cadangan tadi untuk kita buat mukadimah ataupun mengenalkan untuk esok. Jadi insya-Allah kepada sidang muslimin muslimat, ibu-ibu sekalian, insya-Allah kita akan buat untuk esok, iaitu saya nak kenalkan satu tajuk yang baru berkenaan dengan hadis tentang doa dan juga adab. Sebenarnya doa dengan adab ni
dia sebenarnya dua pengajian yang berbeza. Cuma kita akan buat gili-gili lah. Okay, saya buka dulu lah dia punya slide. Semuanya ada slide insya-Allah. Jadi ibu-ibu boleh ambil manfaat lah. Okay, saya akan buat slide. Cuma nak sebut dulu berkenaan dengan pengajian kita ni, insya-Allah kita akan mulakan secara bersiri. Jadi setiap hari Sabtu kita akan buat 100 sunnah, kita akan sambung sunnah-sunnah ni. Dan hari Ahad kita akan gili-gili hadis tentang doa dan juga adab. Okey, jadi saya cuba kenalkan sikit lah. Saya pun tak pandai sangat nak promote ni. Saya cuba je lah dulu. InsyaAllah untuk ibu-ibu ambil manfaat lah. Baik, berkenaan dengan hadis tentang doa dulu. Okey, sekejap. Saya sharekan slide dulu. Dia tak keluar lagi. Hadis tentang doa ni yang mana ada 40 hadis yang ada dua bahagian. Okey, bahagian pertama dia berkenaan tentang waktu-waktu yang mustajab berdoa. Waktu-waktu mustajab yang mana kita boleh utamakan. Bukanlah maksud dia kita berdoa waktu itu sahaja. Waktu-waktu yang mustajab ni untuk kita ni utamakan. Waktu tersebut nak berdoa. Okey, ini bahagian pertama. Ini contohlah, saya buka contoh sajalah. Okey, kemudian bahagian yang kedua, di situ ada 25 lafaz doa yang sunnah. 25 lafaz doa yang sunnah. Saya bagi contoh lah, saya sebutlah apa jenis contoh dia, iaitu doa ataupun lafaz yang kita boleh amal ketika dengar berita kematian. Okey, ni kita panggil dengan takziah. Kita biasa ucapkan takziah, kita sebut salam takziah. Kan itu lebih kepada adat. Tapi sebenarnya ada satu doa ataupun lafaz yang Nabi sendiri amalkan. Ketika Nabi mendengar berita kematian seseorang yang dimaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila kita dah tahu ada hadis yang di situ yang kita boleh amal, maka adalah utama kita amalkan doa tersebut. Ada lagi lah doa-doa yang lain kan, contoh doa ketika marah ada doa dia, doa kenderaan rosak pun ada, doa apa lagi tu. Sebenarnya macam-macam lagi lah dia berkenaan dengan doa yang sunnah ni. Jadi itu yang kita akan bincangkan lah satu persatu. Dia bukan sekadar doa, tapi kita akan bincang juga dengan huraian ulama. Maknanya apa kepentingan, apa kelebihan, kemudian apa kefahaman kita nak perlu dapatkan. Okay, so itu berkenaan tentang doa. Okay, lagi satu adab. Adab ni dia agak baharu sikit. Dia ada kata tajuk yang agak special sikit lah. Adab ni pula kita akan lihat juga bincangkan tentang hadis-hadis yang sahih dan juga hasan berkenaan tentang adab-adab yang tertentu yang agak jarang kita dengar. Contoh adab dengan malaikat, apa kita nak kena buat. Adab dengan jin, adab dengan kedua ibu bapa walaupun mereka ni bukan orang Islam, bukan orang soleh. Adab dengan haiwan contohnya. Jadi dia ada di situ beberapa adab kita mungkin tak perasan. Masa saya belajar dengan guru saya pun yang mana ketika mana Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Rahman mensyarahkan kitab ni pun saya pun rasa macam banyak benda kita tak tahu rupanya. Tapi macam tu kita macam terbuka minda sikit lah. So lebih kita berhati-hati bila nak beradab dengan orang. Beradab dengan sesuatu benda yang kita dah belajar tu. So itu saya kira sangat bermanfaat. Jadi insya-Allah kita akan mulakanlah esok. Saya tak sempat nak sharekan slide-slide-nya. InsyaAllah kita akan mulakan esok dan kita akan buat secara bersiri lah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada orang juga. Kita dapat amalkan sendiri dan sampaikan kepada orang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, saya kira cukup sekali itulah untuk pagi ni. Manakah mungkin ibu ada yang nak berehat, ada yang ada urusan dan sebagainya.